pasukan SMG, kita percaya yang push daripada pasukan RSG sendiri, daripada Kuja mampu untuk menewaskan pasukan SMG. Ya, dan saya ada satu soalan untuk Jamilo. Apa tu? Mana Soalan apa? Sifu? Kita nak tengok Sifu sebenarnya. Kita ada Sifu, tapi sayang sekali. Tapi apa pun, kita akan pergi ke caster prediction. Di mana? Wow, ini tak boleh ni. Sebab saya sokong Sifu. Jadi saya sokong RSG. Oh, itulah alasannya untuk Itu sokong alasannya. RSG. Saya punya harapan nak tengok Sifu. Saya rasa tak selamat kat sini. Oh. Kenapa? Sebab penonton RSG ramai. Dia Alah. takut tiba-tiba saya cast kat bawah. Sudah. Nanti kena tarik. Nanti kata tarik. Dia jadi Oh, Mentera Semerapadi kat bawah. Ya, tapi sebab ini adalah prediksi kita. Kita betul. cuma merancang. Yang menentukan, kita tak tahu. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu di mana adakah audien akan bersama kita ataupun akan berlawan dengan kita, Faiza. Sebab kita nampak yang 65% kat YouTube memilih pasukan SMG dan juga 58% untuk Instagram memilih pasukan SMG, manakala pasukan daripada QR code sama, dan juga untuk Facebook pasukan RSG MY 51% berbalas 49%. Ya, dia macam 50-50 lah. Oh, Ada muka familiar. Ada muka Ada muka familiar. familiar. Siapa yang kenal lah kan. Tapi itulah prediction daripada audience. Dan apa pun, kita akan mereka perlukan kita sebenarnya. They need you. Jadi gunakan hashtag 10 bersama untuk tunjukkan sokongan anda kepada pasukan kegemaran, sama ada RSG ke SMG ke. Kalau anda bersama saya, anda sokong RSG, okey? Dan jangan lupa hashtag 10 bersama dan sertakan juga ID dan juga server. Kalau korang menang tak ada ID dan server, sangat-sangat rugi. Ke mana hadiah tu nak pergi? Mungkin kepada Syamilo. dia letak IG? Server Server ID. ID. Server ID. Ataupun IGN name. IGNM. IGN name, bukan in-game name dah kata. IGN. IGN name. Wow. Okey. Tak apa, kita fokus balik dah. Dah penat macam ni. Kita akan fokus balik. Ini kita akan bincang daripada segi drafting. Kedua-dua pasukan kita nampak yang pada season lepas, kita nampak yang mereka akan bermain. Untuk pasukan RSG fokuskan kepada Roma mereka. Bagi pasukan SMG, mereka akan fokuskan kepada di mana Smooth sebagai game changer untuk tim tersebut, di mana merupakan key player kepada pasukan SMG. Terlebih dahulu kita nampak Julian dikeluarkan pada fasa ban yang pertama bagi pasukan SMG dan juga pasukan RSG MY. Seperti kita nampak yang kalau ikut kepada trend, Valentina memang takkan lepas. Valentina memang takkan lepas sampai bila pun, sebab daripada dia release lagi Valentina takkan lepas. Tapi satu perbezaan dekat sini, di mana Faramis telah dibawa keluar dengan sedikit adjustment yang telah berlaku kepada Faramis ni, dapat menembus dinding itu sukar untuk dilepaskan oleh mana-mana pasukan juga. Lebih-lebih lagi dengan adanya ke Alta, bila berlakunya team fight, Kak Alta sangat-sangat membantu memberikan nyawa lapisan yang kedua untuk pasukan beliau. Jadi disebabkan itulah Faramis ini sangat-sangat menjengkelkan. Dan untuk pasukan SMG pula mengeluarkan Fanny sebagai band yang kedua. Mengeluarkan Fanny terlebih dahulu. Untuk pasukan SMG, Box juga boleh menggunakan Fanny. Tapi mungkin mereka tak nak first pick, jadi keluarkan sahaja hero tersebut. Membiarkan pasukan RSG MY juga kurang satu jungler untuk digunakan. Tapi pemilihan jungler masih lagi banyak dengan kembalinya meta assassin. Dan juga tak dilupakan kerana kebanyakan pemain sudah pun menggunakan emblem veteran hunter. Satu perbezaan sekali lagi yang kita dapat sama-sama saksikan. Sebab sebelum ini kita dapat lihat emblem yang berlainan dalam sudut jungler. Tapi kali ini untuk band yang kedua bagi pasukan RSGMY, mereka lebih memilih untuk mengeluarkan Valentina seperti apa yang kita telah predik sebentar tadi, di mana Valentina sukar untuk dilepaskan. Sebabnya kelebihan yang ada pada pasukan lawan boleh ditiru oleh pasukan sendiri. Ya betul, dengan adanya IMU, tak kisahlah siapa yang ada di kawasan lawan, tiru saja ultimate. Beliau mampu untuk membantu pasukan beliau. Dan untuk pasukan SMG, Wan dikeluarkan terlebih dahulu, di mana kita dah tahu Wan ini pada position sekarang sangat-sangat mudah untuk mendapatkan stack dan untuk mendapatkan ultimate beliau, Crossbow of Tank. Dan disebabkan itulah Wan ini sangat sukar untuk dilepaskan. Lebih-lebih lagi jika mereka ingin pergi ke fasa late game. Ya, betul tu. Jadi Wan telah pun dikeluarkan pasukan RSG MY. Balas mereka adalah di mana keluarkan Masha. Masha sangat mengganggu hero untuk cari di bahagian backline. Contoh kalau pasukan SGMY ingin gunakan Yves ataupun gunakan Xavier, memang sangat sukar untuk berhadapan dengan Masha, di mana dia ada speed, dia boleh laju. Kemudian Thunderclap dia sangat-sangat menyakitkan kepada target yang nyawanya HP yang sangat-sangat rendah. Tapi pasukan SMG, kalau kita nampak yang dekat sini yang masih lagi terbuka, Akai masih lagi ada kalau untuk diambil, ataupun Link yang sering kali menjadi favourite pick selaku assassin.
Ya betul sekali, Link ada satu pilihan yang tepat. Saya nak fokuskan balik kepada Masha. Tambah pula kalau Masha diberikan kepada Smooth. Smooth adalah boleh saya katakan banyak favorite ataupun all time favorite untuk ESP laner. Tapi pick yang pertama untuk pasukan SMG di mana Akai telah dibawa masuk, akan tak dijadikan sebagai jungler di sini? Dia flex. Dia boleh letak Dia flex. macam-macam role. Oh, Dia boleh letak dekat jungler, dia boleh letak dekat ESP, dia boleh letak dekat roamer. Jadi untuk pasukan SMG masih lagi fleksibel dia punya draft, dan pasukan RSGMY kalau mereka nak fokus kepada hero di bahagian mid lane, Yif sepertinya boleh digunakan, tapi perlu berhati-hati dengan Akai. Terlebih dahulu Tamus akan dikunci, begitu juga dengan Yif. Yep, seperti yang Syamila dah pun katakan, Yif dipilih sekarang ini dan juga Tamus. Tapi kalau kita nak lihat kan, kalau Syamila cakap SMG, okey, Akai tak tahu nak duduk mana, dia flex. Sekarang ini untuk RSG pula ada Tamus. Kita tak tahu pun, boleh jadi sebagai hyper, boleh juga jadi sebagai EXP laner untuk pasukan RSG. Tetapi sebagai balasan, pasukan SMG memilih Lilia, satu burst damage yang agak besar. Ya benar sekali, dan pick yang seterusnya terlebih dahulu untuk tim SMG Beatrix. Satu hero signature sebenarnya untuk Sasa. Terus tanpa dibuang waktu lagi, counter dia, bukan counter lah, jatuh. Pick yang seterusnya diambil oleh RSGMY, Cloud diambil oleh mereka. Mobility yang tinggi cumanya perlukan masa farming yang lebih daripada Cloud. Tapi tak dinafikan kalau Cloud dapat farm yang tak diganggu, dia dapatkan item dengan pantas, memang sukar untuk pasukan SMG menangkap beliau. Dan kena ingat, itu adalah hero yang sering digunakan oleh Lolius pada season-season yang lepas. Itu pasukan RSGMY akan keluarkan Pakito terlebih dahulu, kuncikan hero Smooth yang masih lagi belum diambil, dan juga tim SMG. Mereka boleh fokuskan kepada jungler, seperti kalau mereka nak fokuskan Link, boleh saja dikeluarkan, di mana Kuza juga boleh menggunakan Link dengan sangat-sangat baik. Yep, Link boleh dikeluarkan, tetapi pasukan SMG utamakan ia jungler, tetapi Karina yang dikeluarkan sekarang ini. Dan untuk sebagai balasan, pasukan RSGMI boleh saja mengeluarkan satu hero, mungkin EXP laner boleh dikeluarkan sekarang ini. Sebab tak tahu lagi Akai tu nak duduk mana. Yuzong boleh dikeluarkan, Esmeralda juga boleh dikeluarkan daripada side RSGMI. Ya, dia sebenarnya pemilihan ataupun pengeluaran hero yang seterusnya untuk RSGMY perlu untuk utamakan pada Smooth sebenarnya. Tetapi itu dia Esmeralda yang telah dibawa keluar, mempunyai sustainability yang tinggi. Mudah untuk Smooth mengacau di bahagian backline sekiranya beliau mendapatkan hero tersebut. Tapi ban yang terakhir untuk tim SMG kali ini masih lagi ketinggalan jungler. Mungkin Link adalah satu pilihan yang cukup tepat. Link, Hayabusa ataupun Lancelot boleh saja dikeluarkan untuk pasukan tim SMG. Kemenangan Kuza memfokuskan kepada hero-hero di bahagian assassin juga, dan juga itulah hero dia punya special. Role special dia adalah menggunakan assassin. Yang kita lihat apakah pandangan pasukan SMG ini, mereka nak fokus kat jungler ataupun mereka nak fokus kepada hero lain yang di mana roamer masih lagi belum digunakan, seperti Digi boleh dikeluarkan sebab kalau mereka nak dapatkan Akai. Betul juga. Digi mungkin boleh dikeluarkan, Kufra juga boleh dikeluarkan, tetapi mereka mengutamakan Link, tidak ingin memberikan Link tersebut kepada Kuza yang boleh menggunakan hero itu dengan agak baik. Dan untuk pasukan RSGMI sekarang ini, seperti yang Syamilu katakan, masih tiada lagi jungler, tiada lagi roamer yang dipilih. Digi pick yang sangat-sangat baik. Kufra juga masih ada jika mereka nak memilih. Ya, Franco juga masih terbuka untuk diberikan kepada pasukan RSGMI. Ya benar sekali, tapi untuk Franco, kalau ada Akai di bahagian hadapan agak sedikit sukar untuk dia keluarkan Bloody Hunt tersebut sebab mudah untuk dibatalkan begitu saja. Tetapi apapun, Matilda, saya baru nak sebut Matilda akan diambil terlebih dahulu oleh pasukan RSGMY sebagai satu ekstra keselamatan apabila ada rakannya dikunci dapat ditarik menggunakan Guiding Wind. Jadi untuk pasukan SMG berbaki lagi dua pilihan hero. Kita akan tahu di manakah kedudukan Akai ini, adakah di bahagian jungler ataupun di bahagian roamer untuk mereka. Atlas masih lagi boleh digunakan oleh pasukan SMG manakala mereka dah dapatkan Matilda, jadi tidak mungkinlah mereka akan menggunakan Digi. Yep, Atlas masih boleh dipilih oleh pasukan SMG jika mereka ingin meletakkan Akai tersebut di kawasan jungle. Dan kalau dah ada Atlas, perlu satu lagi EXP laner sekarang ini, boleh saja membawa masuk. Mungkin Terizla, Franco. Obvious. Oh, obvious. Okey. Satu pick yang baik sebab banyak dash skill yang ada dekat pasukan daripada RSGMY. Jadi Phobius kalau di bahagian ESP lane mudah untuk mengganggu, mudah untuk dia keluarkan Demonic Force tersebut. Sebab kalau kita perhatikan empat hero ni dia ada
blink skill. Yep. Jadi untuk trigger Demonic Force tu memang sangat-sangat mudah bagi seorang Smooth dan mengacau bilaukan komposisi pasukan RSGMY secara terus. Tapi pick yang terakhir yang kita fokuskan terlebih dahulu pada Loyals RSGMY, ketinggalan hanya jungler utama untuk pasukan RSGMY. Apakah Assassins akan dipilih? Hayabusa seperti apa yang Milo katakan masih lagi terbuka. Yin, satu hero yang baik. Yin boleh dipilih sekarang ini, tapi kalau kita lihat sekarang ini mereka ingin membawa masuk Baxia. Akan kita lihat kita akan lihat sekali lagi meta tank Baxia sebagai jungler. Mereka macam okey, ada Akai jungler korang, kita orang pun ada tank jungler iaitu Baxia dibawa masuk oleh pasukan RSGMY. Ya, mereka fokuskan kepada permainan objektif, di mana kedua-dua pasukan masih lagi ada cara untuk mendapatkan turtle ataupun mendapatkan turret dengan menggunakan tank selaku jungler. Kita akan lihat emblem apa yang akan digunakan. Adakah fokus kepada Demon Slayer ataupun akan mengambil Veteran Hunter. Tapi itulah dia, drafting telah pun selesai untuk kedua-dua pasukan. Tanggungjawab coach ketika ini telah pun habis dan memberikan semangat dan juga strategi tersebut kepada pemain-pemain mereka. Ayo kita berikan sorakan kepada pasukan favourite anda, pasukan pilihan. Siapakah yang bakal memenangi perlawanan pertama di antara pasukan SMG menentang pasukan RSG? Kedua-duanya pernah menjadi mantan juara. Jadi line up yang ditujukan kepada anda ini adalah taruhan untuk kedua-dua pasukan bagi mereka mendapatkan kemenangan dalam best of 3 di dalam perlawanan yang pertama. Ayo kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk sama-sama saksikan RSGMY menentang tim SMG. Pertembungan di antara berkas juara untuk musim yang ke-7 dan musim yang ke-8 di antara pasukan SMG yang berada di kawasan biru dan untuk pasukan RSGMY yang berada di kawasan merah. Yap, kedua-dua pasukan perlu melakukan sesuatu buat masa ini untuk mendapatkan mata yang pertama. Buat apa? Kalau kita saksikan, teruskan farming terlebih dahulu, memastikan yang jungler mereka akan dapatkan objektif yang penting. Sebabkan drafting mereka adalah memfokuskan kepada objektif menggunakan Demon Slayer, ambil sebanyak mungkin boleh katakan turtle ataupun turret dan membiarkan damage dealer mereka untuk free farming. Seperti apa yang berlaku di bahagian bawah, di mana di bahagian gold lane kita nampak Beatrix jauh mendominasi Cloud pada awal game. Betul, melakukan zoning sedikit, tidak memberikan farming kepada Cloud, itu tidak memberikan jungle. So kita tahu semakin lama game ini berlarutan, semakin banyak item-item yang boleh dibeli oleh Loyals dan disebabkan itu damage yang sangat tinggi boleh dikeluarkan. Dan mereka menggunakan Demon Slayer untuk kedua-dua jungler. Mereka tidak menggunakan Veteran Hunter seperti yang boleh dikatakan meta yang sekarang ini. Mereka lebih fokus, tetapi sebentar tadi tak silap saya dicuri jungle daripada pasukan SMG oleh Kuza. Yap, Kuza menggunakan Retribution untuk mencuri jungler daripada Box. Sedikit ketinggalan level buat masa ini, yang di mana Kuza sudah pun level 4, Box masih lagi level 3. Tapi Noir dekat bahagian belakang Hawk dari perkara tersebut. Satu Jet Kundo yang baik daripada Noir, tapi Lolias masih lagi mampu untuk melarikan diri dengan adanya Guiding Wind daripada Hawk. Dan inilah yang dikatakan oleh Mars sebentar tadi sewaktu fasa drafting, di mana Matilda ini sangat-sangat membantu jika pasukan beliau berada dalam keadaan bahaya, gunakan sahaja Guiding Wind tersebut. Dan Lulia sangat-sangat dijaga oleh Sasa, tidak ingin diberikan keselesaan. Turtle yang pertama telah pun dimulakan sekarang ini. Ayuh, pertempuran dekat bahagian Turtle. Demonic Force telah pun diaktifkan. Box mengepek HYHY ke arah dinding. Damage yang besar telah pun diteremai oleh HYHY. Mungkin menjadi mangsa yang pertama hit. First blood diberikan kepada beliau. Demonic Force masih lagi diaktifkan mencari Kuza dekat bahagian belakang. Satu sprint telah pun dikeluarkan oleh hit mencari yang kedua. Mungkin ketiga, tapi Hawk mampu untuk melarikan diri. Turtle yang percuma untuk pasukan SMG. First blood terhadap Kuza sebentar saja tadi sepatutnya tidak berlaku, terlampau ke hadapan. Kekurangan backup sebenarnya tadi untuk pasukan RSGMY, dan disebabkan itulah satu objektif telah pun diberikan secara percuma kepada pasukan SMG sekarang ini di minit ketiga. 2 berbalas kosong. Untuk kedua-dua pasukan, mereka perlu menjaga terlebih dahulu goal laner mereka, memberikan peluang mereka, memberikan masa untuk mendapatkan item, membuka ruang mereka untuk mendapatkan keselesaan itu. Ya, mendapatkan keselesaan daripada segi laning terlebih dahulu, dan kita tahu bagaimana Sasa, dia perlu menangkan lane dengan Cloud. Kalau tak, Cloud boleh bergerak bebas, Cloud boleh farming dengan pantas, yang menyebabkan sedikit kesukaran untuk pasukan SMG untuk menadah damage tersebut. Tapi HYHY akan bermain dengan lebih agresif sedikit,
membersihkan ataupun melakukan cutting lane. Tapi dia perlu berhati-hati dengan adanya Smooth dan juga Hit dekat sini mengejar HYY, cuba untuk melarikan diri, terkena sedikit stun terlebih dahulu. Vengeance telah pun digunakan juga dengan Kotos Inferno, tapi tetap akan dicari. Hit cuba untuk mengejar, begitu juga dengan Smooth. Lontara daripada Tanglong tersebut gagal untuk dapatkan HYY, tetapi Hit yang di mana akan kejar sampai ke lubang kubur. 3-0-0, 3 kill berbalas kosong, kesemua 3 kill ada di tangan Hit sekarang ini di minit yang keempat, di mana rotasi yang dilakukan oleh pasukan RSGMY lebih berfokus ke bahagian turtle, ke bahagian goal lane sekarang ini, cuba untuk memberikan pasukan mereka, goal laner mereka mendapatkan farm. Turtle ada lagi 20 saat, tetapi lihat rotasi daripada pasukan SMG. 4 orang telah pun bersedia membuka map untuk memberikan box peluang untuk mendapatkan turtle tersebut. Tapi sekarang ini mereka masih lagi santai, masih lagi relax, tidak ingin melakukan sebarang team fight. Unless kalau pasukan RSG cuba untuk initiate mana-mana team fight. Saya suka tengok pergerakan daripada Hit sebenarnya. Dia bergerak dengan pantas. Dia tahu di mana waktu yang sesuai untuk datang dekat lane tersebut bagi membantu ahli pasukan dia. Dan lihatlah bagaimana dua pemain pasukan SMG akan menarik turtle terlebih dahulu, cuba untuk mengintai peluang ataupun akan memperlahankan sedikit pengambilan turtle, di mana mereka akan tunggu box untuk selesai farming terlebih dahulu. Dan dia telah pun tiba 4 orang pasukan RSGMY, begitu juga dengan 4 orang pemain pasukan SMG akan melakukan team fight dekat arah turtle. Noah bergerak ke bahagian belakang melakukan zoning. Real Manipulation telah digunakan box mendapatkan turtle mereka yang kedua. Sepakan kepada HYY, terperangkap di arah dinding. Dia minit force telah dilepaskan terlebih dahulu. Izanami menjatuhkan Noah, tapi nyawa semuanya sangat-sangat rendah. Dikejar oleh Smooth, melompat ke bahagian belakang. Dan lihatlah bagaimana sekali lagi terus masuk ke dalam turret mencari yang seterusnya. Hawk mendapatkan Smooth. Izanami hampir dikorbankan, tetapi masih lagi selamat buat masa ini dengan adanya Hawk memberikan shield terlebih dahulu. Hit akan dicari tapi tidak mampu untuk menamatkan nyawa beliau. Dan terlebih dahulu turret di bahagian tengah akan diberikan kepada pasukan SMG. Bukan sahaja di bahagian tengah sekarang ini, lihat saja Lawless melakukan tugas beliau, cuba untuk mencuri dan berjaya mendapatkan turret di kawasan bawah sebagai balasan turret di kawasan tengah yang telah pun berjaya didapatkan oleh tim SMG. Tetapi lihat saja dari segi gol tidaklah begitu banyak perbezaan, hanyalah sebanyak 1,500 saja untuk pasukan SMG, masih lagi mampu dikejar oleh pasukan RSG. Seperti yang kita dah lihat sebentar tadi, lihat bagaimana itemization untuk Povius telah pun menyiapkan Clock of Destiny memberikan damage sekarang ini, dan mungkin hampir menyiapkan beliau punya Dominant Ice? Yes, Dominant Ice untuk memberikan orang kata ketahanan lebih jika bertemu dengan Thanos, di mana kita tahu Thanos mempunyai regen HP yang sangat tinggi. Ya, benar sekali, sebabkan itulah item Dominus Ice menjadikan satu tumpuan di sini. Dan saya ingin highlightkan sedikit kepada Hit, di mana tak perlukan banyak masa pun untuk beliau menyerlah. Baru 5 minit perlawanan beliau dah tunjukkan skill set yang beliau ada dan boleh memberikan manfaat kepada pasukan SMG. Dan kelihatan 5 orang berada di bahagian atas ketika ini. Seakan-akan ingin buat satu pengepungan. Ketika ini mungkin satu engagement. Satu perlawanan mungkin akan berlaku. Lawless kat bahagian belakang menggunakan Blazing Duet, tapi tiada yang terkorban. Izanami, Real Manipulation hampir mendapatkan sasa, tapi Flicker mampu untuk melarikan diri. HYY flanking dekat arah belakang, tapi telah pun dijumpai. Hit menggunakan Black Shoes bagi melarikan diri, tapi dia akan terperangkap dengan 3 pemain pasukan RSGMY. Diselamatkan dengan adanya box. Heavy spin melekatkan Kuza ke dinding. Smooth cuba untuk mendapatkan Hawk, tapi masih lagi terselamat. Flicker digunakan, terus melarikan diri, tapi kenapa dia Flicker? Dia akan dikorbankan seterusnya. Lawless mungkin akan menjadi mangsa. Double kill kepada Smooth menggunakan Flame Shot. Lawless masih lagi mampu untuk melarikan diri. Jawapannya ya, tiada Flicker daripada Noah, dan Lawless akan terus sahaja recall. 3 orang terkorban daripada pasukan RSGMY. Kiting yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Hit sebentar tadi. Ya, kita lihat hampir sahaja terkorban, tetapi datangnya backup yang sangat-sangat pantas daripada pasukan SMG menterbalikkan keadaan. Dan turtle yang ketiga, kesemua tiga turtle telah pun diberikan ke tangan pasukan SMG, menambahkan lagi gol mereka, menjauhkan lagi jarak gol mereka.
terus sahaja kalau kita nampak yang di mana 19,000 berbalas dengan 23,000. 4,000 perbezaan gol untuk kedua-dua pasukan. Dan kita tak nampak lagi damage yang boleh dikeluarkan oleh Lolius. Tapi semakin lama kita nampak yang Lolius mampu untuk melakukan sesuatu damage yang dia ada. Noah kongsi telah pun digunakan cuba untuk mencari HY. Tapi fokus mereka adalah kepada turret terlebih dahulu. Pasukan RSGMY akan membalas kembali dengan pengambilan turret dekat bahagian atas. Tapi dekat bahagian bawah tak dihiraukan di mana SMG akan mendapatkan turret mereka seterusnya, iaitu turret yang ketiga bagi mereka. Ya, kalau kita perhatikan daripada sudut damage ranking tadi Syamilo, memang Keempat. dua yang paling atas sekali adalah daripada pasukan SMG, di mana Hit dan juga daripada Smooth. Jadi surprisingly memang sangat besar damage yang dikeluarkan. Lihatlah tadi dia mendapatkan 2 kill dan Demonic Force digunakan dalam keadaan waktu yang cukup tepat bersama dengan Flame Shot mendapatkan double kill. Dan Smooth, kita tidak boleh pandang rendah kepada pemain ini, terutamanya kepada pasukan RSGMY. Perlu untuk pentingkan daripada penggunaan blink skill supaya tidak memberikan manfaat kepada pasukan SMG, terutamanya Smooth, untuk membuka Demonic Force dengan secara bebas. Yep, dan apa yang saya suka sekarang ini, lihat kedudukan Noah memberikan vision, memberikan informasi kepada pasukan SMG. Kick telah pun dipaskan. Dan satu The Way of Dragon ke arah Kuza sebentar tadi, satu target yang kebal untuk ditangkap. Tapi kalau ada follow up, saya percaya yang dia boleh ditumbangkan, tapi disebabkan follow up yang agak sedikit kurang baik daripada pasukan SMG menyebabkan pasukan RSGMY masih lagi ada peluang untuk mereka counter attack kembali pasukan SMG. Dan ketika ini Lord tidak lama lagi akan muncul, jadi Noah tak boleh terlalu force ataupun memaksa untuk melakukan pick off. Tetapi bijak apa yang dilakukan oleh Noah, sentiasa mencari di manakah kedudukan pasukan RSGMY. Dan lihat kedudukan beliau sangat-sangat jauh, membuka map di kawasan hadapan, di mana Lord sekarang ini telah pun spawn Izanami. Perlu berhati-hati, tetapi menjumpai Noah, saya rasa dia dah pernah kena sekali. Dia tak nak kena lagi sekali. Dia cek dahulu bush tersebut jika adanya penghuni di situ sebelum masuk ke dalam bush itu. Dan Lord cuba untuk dikaiting, cuba untuk memanggil pasukan RSG untuk keluar daripada persembunyian mereka. Ayuh, kita akan saksikan adakah Lord ini akan diteruskan ataupun hanyalah pancingan sahaja. Tapi Kuza sepertinya telah pun bersedia begitu juga dengan box. Noah dekat arah belakang memberikan zoning kepada Izanami, cuba untuk melakukan the way of breaker yang baik. Tapi dekat bahagian belakang Lolius setelah pun mengaktifkan Blazing Duet, tiada yang terkorban. Dan lihatlah bagaimana Noah melakukan sepakan kepada Izanami yang terperangkap. Dia akan dicari Sasa. Kill yang pertama berjaya untuk dikumpul. Satu telah terkorban untuk pasukan RSGMY, memudahkan pasukan SMG untuk memulakan lot mereka yang pertama. Lot yang pertama sekarang ini, Mars. Untuk pandangan Mars, apa yang terjadi sebenarnya tadi? Ya, yang terjadi tadi chemistry yang cukup baik sebenarnya untuk pasukan SMG. Tapi terlebih dahulu Kuza, kita perhatikan damage yang dikenakan kepada beliau. Diselamatkan oleh Hawk. Tiada sebarang Demonic Force yang akan dibawa keluar. Terus 100% milik lot ini kepada pasukan SMG untuk mereka mendapatkan kelebihan daripada sudut pushing. Okey, berbalik pada soalan Fariza tadi. Apa yang berlaku tadi adalah chemistry daripada pasukan SMG yang sangat kuat. Kalau kita perhatikan, dengan adanya Demonic Force memaksa mereka untuk menggunakan blink skill, tetapi Hit yang sentiasa ada di bahagian hadapan untuk memberikan damage yang secara continuously menyebabkan RSGMY mendapatkan satu tekanan yang begitu tinggi, membuatkan mereka terpaksa untuk back melepaskan lot ini kepada tangan pasukan SMG. AI winning prediction 67% kepada tim SMG dengan penaklukan kuasa ataupun penjatuhan turret yang begitu banyak berbanding dengan pasukan RSGMY. Ya, bukan saja turret tapi damage yang dikeluarkan oleh tim SMG dan juga perbezaan gol 5,000 menunjukkan kenapa AI prediction nampak yang pasukan SMG boleh menangkan game ini. Tapi 33% untuk pasukan RSGMY masih lagi ada peluang kepada mereka untuk dapatkan comeback kembali, di mana damage yang mereka perlu keluarkan daripada Lolius, dan Lolius masih lagi belum ada mati. Turret dekat bahagian bawah, inhibitor turret akan diberikan fokus terlebih dahulu. Blazing Duet telah pun dilepaskan. Lolius sepertinya akan terperangkap. Battle Mirror Image ke bahagian belakang. Box akan tolak kesemuanya ke belakang terlebih dahulu. Dan pasukan SMG dengan satu lot ini, mereka berjaya untuk menumbangkan satu inhibitor turret. Ini adalah peluang ataupun satu tindakan yang baik ditunjukkan oleh mereka. Kelebihan untuk pasukan SMG sekarang ini, satu inhibitor turret telah pun ditumbangkan di kawasan bawah. Lihat saja perbezaan gol sebanyak 6,000 berpihak kepada pasukan tim SMG. Walaupun masih boleh dikejar, tapi posisi untuk pasukan RSG, posisi Lolius, posisi Izanami perlu berada dalam keadaan yang baik. Jika tidak, akan ditangkap. Lihat saja pick off hero daripada pasukan SMG, adanya
Box. Adanya juga Chow yang digunakan oleh Noah. Kalau adanya battle mirror image ke bahagian hadapan, saya rasa Noah dah standby untuk menggunakan Way of the Dragon untuk menangkap Lolios. Apa yang pasukan SMG lakukan seperti tadi, mereka tahu yang Sasa ada kelebihan untuk dapatkan turret tersebut tanpa menunggu dengan minion dengan menggunakan Reina. Jadi mereka tunggu dekat tepi Sasa sampai pasukan RSG M1 nak masuk, takut. Jadi biarkan sahaja turret tersebut diambil oleh pasukan SMG. Dan juga daripada lot yang pertama tadi, mereka boleh untuk mengumpul 2,000 gold lagi dan juga EXP 4,900 dan tower damage 25,000, di mana inhibitor turret mereka yang pertama untuk pasukan SGMY ditumbangkan dekat bahagian bawah. Jadi minion wave dekat bahagian bawah tersebut akan jadi lebih sukar untuk mereka bersihkan. Ya betul. Tadi kalau kita perhatikan ada 5 turret. Sekarang tinggal satu saja untuk pasukan RSG. Kelebihan lot walaupun bukan evolve tetapi satu kelebihan yang cukup besar. Kalau kita perhatikan daripada kedudukan Sasa mendapatkan inhibitor turret tadi pun sangat cemerlang sekali sehingga menyebabkan RJMY terpaksa untuk menadah badan daripada terkena kepada turret tersebut. Yap, lihat saja di mana hit Enchanted Talisman, adanya juga Ice Cream One memperlahankan lagi pergerakan pasukan RSG MY, dan adanya juga Genius One dan juga satu Magic Penetration iaitu Divine Glaive. Letak saja Magic Shockwave beliau, pasukan RSG MY tidak boleh ke hadapan. Kalau nak ke hadapan pun sangat bahaya. Adanya Box, adanya Heavy Spin, adanya juga Noir dengan Way of the Dragon, dan tak dilupakan juga adanya Smooth sebagai frontliner dan juga damage dealer untuk pasukan Terus hilang damage yang dikeluarkan oleh Sasa sebentar tadi. Lolius telah pun disepak dan juga terkena himpikan daripada bot tapi tidak mematikan beliau. Hawk mampu untuk melarikan diri tapi dengan adanya Demonic Force menariknya ke belakang terlebih dahulu, memberikan sedikit umpanan. Tetapi dengan kematian Kuza, tiada retribution, memudahkan tim SMG untuk dapatkan objektif mereka yang seterusnya. Ya, lot yang kedua sekarang ini berada di tangan pasukan SMG. Lihat saja, kalau lot yang pertama, walaupun itu adalah normal lot saja di bawah minit ke-12, mampu untuk membantu pasukan SMG mendapatkan satu inhibitor turret. Apakah lagi ini adalah lot yang kedua untuk mereka agak sukar untuk dijatuhkan oleh pasukan RSGMY, tapi tidak mustahil. Lolius perlu lebih berhati-hati. Kalau kita selalu lihat, Lolius dia selalu ke hadapan, terpaksa untuk menghabiskan skill set beliau dan hampir ditangkap, dan pasukan RSGMY terpaksa untuk membantu beliau untuk menyelamatkan diri Lolius ini. Ya betul tu. Satu lagi inhibitor turret mungkin akan ditumbangkan terlebih dahulu, tapi Lot telah pun tiba dekat bahagian tengah. Pasukan RSGMY dengan adanya Izanami mampu atau tidak mereka lakukan pertahanan ini. Lot yang telah pun tiba, pemain pasukan SMB sepertinya telah pun bersedia untuk masuk box menolak Kuza ke belakang. Akan ditumbangkan oleh Smooth, killing spree diberikan kepada beliau. Blazing Duet mencari di bahagian belakang tapi tidak ada siapa pun yang terkorban untuk pasukan SMG ketika ini. Satu demi satu pasukan RSGMY telah pun pergi meninggalkan kristal mereka dan terus saja ditumbangkan. Match yang pertama dimenangi oleh pasukan SMG. Pasukan SMG telah menunjukkan tarik mereka di perlawanan yang pertama cukup mendominasi berbanding dengan RSGMY. Dia terus claim perlawanan yang pertama satu mata untuk pasukan SMG dengan penuh bergaya sekali menghancurkan tarik kristal tersebut. Smooth bermain dengan sangat-sangat cantik di bahagian ESP League. Dengan berbekalkan 2 lot saja, mereka berjaya mendapatkan game yang pertama, mendapatkan mata yang pertama untuk hari kedua MPL Malaysia musim yang ke-10. Dan untuk pasukan RSG, mereka masih lagi ada peluang untuk game yang kedua nanti. Tapi mungkin boleh olah sedikit dari segi drafting mereka. Dari segi drafting, kita nampak yang apa mereka cuba lakukan, iaitu ambil jungler dekat bahagian tank jungler dekat bahagian